Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la yubsirun. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Yang saya kasihi posisi majlis, yang saya kasihi posisi surau jatah kuasa, para imam-imam, ustaz-ustaz, bila-bila, ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada malam ini marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita kehadrat Allah Ta'ala, kerana malam ini kita berbuka dah ke hari yang ke-6 dah. Pejam mata, celek mata dah nari dah. Malam ni malam yang ke-7. Jadi saya nak kongsi beberapa hadis Nabi SAW. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ala adulluka ala abwafil khair. Qala bala ya Rasulullah. Mu'az bin Jabal katakan Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Qultu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Qala, Nabi sebut, Nabi kata, nak tak kamu macam malam ni nak tak para jemaah saya nak sebut pintu kebaikan. Maka begitulah Mu'az bin Jabal jawab, bala. Bukan bala Krishna ni, dok kena mengena. Bala tu bahkan. Qultu bala ya Rasulullah. Ya nak. Gapo dia? Nabi sebut as-saumu puasa al-junnah. Kalau jannah syurga. Bahasa Arab ni dia lari bagi sikit, tiung lari lagi lah. Kalau siapa ngaji bahasa Arab, rajulun lelaki. Kalau rijlun kaki lalu. Sebab tu kita nak baca bismillah, basmalah baca dengan betul. Jadi Nabi kata, ya Mu'az bin Jabal, mu nak dengar dah, aku nak beritahu padamu ada beberapa perkara, iaitu pintu kebaikan. Lalu Mu'az bin Jabal kata, qultu bala ya Rasulullah, saya nak dengar. Apa dia? Nabi kata, as-saumu junnah. Puasa itu perisai, berdinding daripada kita melakukan maksiat, benda-benda yang jahat. Sebab itulah puasa, dia ada puasa umum, puasa khusus, puasa al-khususul khusus. Tengok tu, al-khususul khusus tu puasa para nabi dan rasul dan salihin. Puasa umum macam mana puasa umum? Puasa umum ni dak makan, dak minum, dak bersetubuh. Itu je puasa orang umum. Tapi pakai seluar pendek. Ramai pergi pasal Ramadan ni pakai luar pendek, puasa. Sebab itulah Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa ju'al atas. Nabi kata berapa ramai orang lelaki puan yang puasa tak dapat apa-apa daripada puasa kecuali ju' lapar, atas dahaga. Lapar dahaga. Sebab apa? Puasa dak sembahyang. Puasa dia dak aurat. Puasa kecok amanah. Puasa curi tulang. Batal tak puasa tak? Dah curi tulang. Tu mana? Jadi nak sebut puasa ni ada tingkatan. Puasa umum orang awam, dia tak makan, dia tak minum, dia tak bersetubuh. Itu. Tapi anggota dia, mulut dia tak jaga, mata dia tak jaga. Bukan jaga mata ambil air muar tu cocok terus. Jaga mata ustaz, maknanya jaga mata jangan melihat benda yang haram, telinga mendengar benda yang haram. Tu dia. Tangan ni bulan puasa ni, tangan kena jaga, duk taik, duk menyokoh orang, duk apa dia panggil, fitnah. Fitnah. Ambil topekong tok palu Ustaz Nordin, bangga semua. Ambil gambar topekong tak gambar Ustaz Nordin. Fitnah tak? Senang tak kira ambil gambar binatang ketuk muka orang. Fitnah tak? Al-fitnatu asyaddu minal qatl.
Ni tangan-tangan dosa ni patutnya tangan-tangan ni taat. Kata Nabi, kata Imam Ghazali, buat peringatan pada umat Islam lagi bagus. Bagus ni duk bulan Ramadan tangan ni duk taat. Bangun natang babi beruk. Duk bilang baik gizu ibu nak. Nak contoh. Ni perkara ni puasa orang umum, orang awam dia dak makan, dak minum, dak bersetubuh tapi mulut dak jaga. Tetapi puasa al-khusus dia dak makan, dia dak minum, dia dak bersetubuh dan dia jaga anggota dia dari melakukan, jaga mulut dia daripada maksiat, mata dia memandang perkara maksiat, telinga mendengar maksiat, kaki melangkah pada tempat maksiat, tangan yang melakukan maksiat. Bulan puasa pun bahar juga rasuah. Bulan puasa pun ada juga pecah mana penyelewengan. Contoh, ya akil. Puasa yang tertinggi, puasa al-khususul khusus, puasa yang tak makan, yang tak minum, yang tak bersetubuh sehari. Malai ikut anda. Tak, sehari ni nak bayar. Lepas tu dia jaga anggota badan dia jaga mulut dia jalan tak buat mulut. Dah tak mulut nak cakap mana? Maksudnya jangan ngumpat orang. Dah. Tu dia. Contoh, sebab itulah Nabi menangis melihat ramai di dalam neraka jahanam. Suatu hari Nabi duduk menengu lalu mengalir air mata. Nabi menangis. Menangis bukan sebab tak boleh batuan satu Malaysia. Tak boleh bering. Mana bang? Bering tak boleh lagi. Tunggu kedua. Tak lagi. Nabi tak menangis sebab dia tak ada makanan, tak ada pakaian, minuman, kemewahan dunia. Nabi menangis kerana umat dia dalam neraka ramai perempuan 10 kali ganda ramainya. Kalau lelaki seorang masuk neraka, perempuan 10. Tengok. Sebab apa? Mulutnya. Sebab apa? Sebab itulah perempuan kalau dia bersalam dengan suami setiap hari, cium tangan suami dia, gugur. Bukan gugur rambut makcik, gugur pahala. Dah kala sejak bang. Kadang-kadang perempuan ni nak faham juga. Kita ABC dah. Baru puasa 3 hari, dah rina hari dah. 3 hari ABC. Allah beri cuti. ABC. Allah beri cuti. Akhirnya dia kena bangun 4 pagi masak. Dia macam masak. Kita dah puasa pun kena masak juga. Suami kata tak apalah, abang cari seorang lagi ya, pak tukang masak. Bangun pula tu. Dah pakcik. Asal balik ada tahun lepas, ingat dah lagi. Nak ingat mana, setahun sekali mari surat. Bukan sini, dekat New York. Perempuan yang menyediakan air ni, buat air bismillahirrahmanirrahim, baca doa selawat atas Nabi, Allah berkat subhanallah walhamdulillah, baca ni susu, buat susu tokak Ali. Jangan tokak sejik pula, tokak bimbang. Bawa isteri yang buat baca, tak payah buat air, baca ya bismillahirrahmanirrahim, selawat bacalah ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Tak ada dia tu lelaki. Baca isteri yang menyediakan minuman untuk buka puasa, untuk sahur lepas tarawih ni pula pahala dia seperti puasa sunat setahun. Besar pahala dia. Isteri yang menyediakan makanan untuk suami. Suami suka makan apa? Lepek debang. Lepeknya ikan apa? Ikan pati masuk asam pedas. Suami suka makan. Buatlah. Terbaik. Baca doa. Pahala dia seperti umrah dan haji. Jangan main. Pahala banyak pada orang isteri ni. Tak kena cara. Neraka lah tempat ni. Dan seterusnya perempuan yang membersih rumahnya, membersih sapu rumah ni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jangan pegang batangnya tu kocok-kocok tahir. Hindustan bang. Tak ada pahala. Isteri yang membersih rumah sambil-sambil menyapu, sambil-sambil berzikir, sambil-sambil bermunajat, pahala dia seperti membersih Masjidil Haram. Allahu akbar, besarnya pahala. Dan seterusnya isteri yang menyediakan tubuh badannya untuk suami yang halal, untuk isteri suami yang halal, pahalanya seperti menderma 1000 ekor kambing. Malam ni boleh bang, Ustaz Zulkar buat dia nak derma kambing lah ni. Boleh ya, clear tu, cleaner dulu. Pokok-pokok hak mana serabut. Contohlah. Ni dah
Ya, malam ni alam Jumaat seminggu doakan lagi Hoi. Pahala 1000 ekor kambing. Al-Fadhil Ustaz, seekor kambing tak 500 riyal. Kali 1000 ekor. Berapa? Mampu tak? Ni sedap boleh tak pahala. Tak mau cerita bab tu, nak cerita bab lain. Jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Sudah ada panjang, sudah ada pendek. Okey, hadis Nabi sebut as-saumul junnah. Puasa adalah perisai daripada melakukan perbuatan yang maksiat di sisi Allah Ta'ala. Tengok ni, puasa kita, biar kita duduk seorang di mana saja kita berada, Allahu Akbar, nak tegur air boleh, tapi tak boleh. Seolah ada manusia, ada benda yang memerhatikan kita. Allah melihat, malaikat melihat. Ambillah 100 riyal, bawa tak atas meja, buka puasa. Nahi, tak boleh. Sayang puasanya. Tengok, puasa ada perisai. Dan Nabi kata yang dua, as-sadaqatu. Lepas daripada puasa perisai daripada melakukan kejahatan. Yang keduanya, as-sadaqatu yutfi'ul khati'ah. Nabi kata sedekah memadamkan dosa-dosa kita. Ambillah keluar bulan Ramadan ni, Nabi kata afdalul ibadah fi syahri Ramadan as-sadaqah. Puasa. Sebaik-baik ibadah di bulan puasa adalah bersedekah. Bagaimana fakir miskin. Tengok, orang miskin dia akan bercakap sebelum berbuka puasa, kita nak makan apa hari ni? Kita nak makan apa hari ni? Tapi orang kata, orang kaya bercakap, kita nak makan kat mana hari ni? Nampak tu? Orang miskin, kita nak makan apa hari ni? Tapi orang kaya, kita nak makan kat mana hari ni? As-safinah, kapun cek wang, hijab, mahawak. Orang kaya je. Orang duduk tepi tu, dah gigi pun, tak ada peng, tak ada piti, set petonah je ramah. Akhirnya, tapi orang politik, dia cakap apa? Siapa dia? Siapa dia kita nak makan hari ni? Lain lah orang politik. Tengok orang politik. Orang miskin, kita nak makan apa hari ni? Orang kaya, kita nak makan kat mana hari ni? Orang politik, kita nak makan siapa hari ni? Nak makan siapa? Jaga lah. Lepas raya ni makan. Okey, sedekah ni, as-sadaqatu yutfi'ul khati'ah. Sedekah tak kira banyak sikit je. Sedekah untuk Palestin saudara kita, sedekah untuk Syria saudara kita. Saudara kita berperang dalam bulan Ramadan, berperang bulan Ramadan, buka puasa, berperang dalam keadaan buka puasa, berperang dalam keadaan sahur, berperang. Allahu Akbar. Kita bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah baik dalam negeri ataupun di luar negara, di mana sahaja. Itu dia. Sebab saya nak kongsi, siapa di atas dunia ni bersedekah, tapi beri makan, beri minum, beri pakaian, 3 benda ni, di akhirat nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan kita bertelanjang. Kita lahir ke dunia dalam keadaan kita bertelanjang. Tidak ada satu orang benang pakaian yang ada, tidak ada satu selipar kasut yang ada, tidak ada duit, tidak ada itu, tidak ada isteri, tidak ada anak, tidak ada rumah, tidak ada kereta, tak ada basikal visi, tak ada belaka. Sekarang ni semua kita ada. Tetapi satu hari nanti kita dijemput oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita nak bawa apa dah. Yattabi'u mayyita salasah. Nabi kata, mengikut mayat ke kubur 3 perkara. Itu dia. Dia kata apa? Ahluhu. Dia ikut mayat ke kubur 3 perkara je. Ikut kita satu hari nanti. Ahluhu, ahli keluarga. Wa maluhu, dan harta benda kita. Wa a'maluhu, dan amal kita. 3. Waya fayarji'a, ikut 3 ke kubur. Nabi kata fayarji'ani, akan balik 2. Daripada 3 dia akan balik 2. Waya baqa wahidah, akan tunggu dengan kita saja. Sudah selerah dipacak tuin tahu. Dah, tuin tahu lah. Batu nisan tu. Dipacak batu nisan, tuin sabu, dia dibaca talqin, didoakan, balik. Apa akan balik? Ahluhu, ahli keluarga akan balik. Wa maluhu, harta dia. Kereta highlight dia bawa tadi, motor dia tadi, lori dia tadi, Pajero dia tadi, kenderaan dia tadi. Tengok. Wa yabqa wahid, akan bersama kita wahidah, satu je. Amal kita, amal kita.
Sembahyang kita guana. Ibadah sepuasa kita guana. Sedekah jariah kita guana. Kita pergi haji tak duit cukup. Nah, orang duk sibuk nak pergi Mekah dia sebut nikah. Nak masuk pak nak ikut Saleh Yaqub. Nampak tu. Jaga isteri tengah tidur malam-malam bang tu abang suami abang bangun serai-serai 2:30 masuk bilik waktu semayang ajak ya Allah. Jangan tidur lena sangat. Ulu sikit kepala jengok dengar dia doa dia. Ya Allah, nak pergi nikah ke Mekah tu dekat bunyi. Dengar molek. Abang kuat sikit. Kau ada apa hati. Nah, ya Allah, nak pergi Mekah. Akan jelas tu. Ya Allah, nak nikah seorang ni. Bunyi tu dekat-dekat je. Nikah pergi ya, kenapa sih? Dah mampu dah. Okey dah. Yang bekal wahid amal kita. Tak ada dah. Sebab itulah Sayyidina Ali kata harta kita bukan hak dalam bank tau. Bukan hak dalam poket bukan hak dalam kereta tau. Bukan di kereta, bukan di rumah. Harta kita yang sebenar yang telah kita infak masuk dalam tabung surga, tabung masjid, tabung derma sedekah yang telah kita beri. Rezeki kita yang telah kita makan buka puasa tadi. Ni kita ada lagi dalam kereta bawa balik masa derma tadi kan. Hak dalam freezer ada lagi, hak gatal ada lagi, hak dalam kotak roti arak dah waktu tubik lagi tu. Tak, tongkat ali dah waktu tubik. Tahun lepas ni dah makan dah. Harus orang lain makan, kita mati dah. Okey, contoh. Harta kita yang sebenar ialah yang telah kita infak untuk jalan Allah. Itu yang telah. Rezeki yang kita yang sebenar, yang telah kita minum, yang telah kita makan, yang telah kita pakai ni. Nah, hak baru belum tentu lagi. Habis itu Nabi kata yang pertama tadi as-siyam as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Dan kedua as-sadaqatu yudfi'ul khati'ah. Sedekah menghapuskan dosa-dosa. Bersedekahlah banyak tiap-tiap hari. Jangan tangguh ni buah syaitan. Kaki semula sekarang, semula kaki esok dosa tulak hilang anak bahar. Tak jadi sedekah. Jangan takut. Ambil lalu, keloceh lalu. Tahu tak keloceh orang luar? Orang terang kata, keloceh ni waktu ubik keloceh. Nampak? Waktu ubik lalu, sedekah lalu. Okey, hadis yang kedua saya nak kongsi pada malam ni. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Abdullah bin Umar kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Nabi kata dua perkara akan menyelamatkan kita di akhirat. Yang pertama puasa kita. Nabi kata puasa dan Al-Quran memohon syafaat kepada Allah Taala pada hari kiamat bagi orang yang banyak berbakti, yang selalu berpuasa khususnya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan jangan lupa ada 6 hari puasa apa panggil? Puasa ni. Puasa bulan Syawal. Siapa yang puasa sebulan bulan Ramadan, dia follow pula dengan puasa 6. Tak kira lah nak buat awal bulan ke, jangan pula. Allahu Akbar, takbir raya. Allahu Akbar. Dia puasa hari tu. Haram, tahu tak? Jangan buat alih ingat, jadi bodoh. Dah puasa hari kata. Orang kata tak akan. Kita puasa dah 6. Haram. Hari tu wajib raya berbuka puasa. Tu dia. Siapa yang lepas hari raya kedua tak apa. Siapa yang puasa sebulan Ramadan, lepas tu ikut pula puasa 6 di bulan Syawal, tak kira awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan Syawal, kita ikut dengan 6. Puasa 6, maka pahalanya seperti kita puasa sunat setahun. Ini kita puasa 30 hari 36 hari. Tapi kalau kita buat 36 hari, pahala seperti puasa 360 hari. Tak. Contoh. Dan juga puasa kita memberi syafaat. Dan Al-Quran, orang yang banyak membaca Quran. Itu sebab bulan Ramadan diturun syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa maksud? Bulan Ramadan diturunkan Quran. Tujuan apa turun Quran tu? Hudan lin-nas, memberi petunjuk kepada
manusia nak tunjuk kita nak sembah apa? Ni sembah Allah Ta'ala. Nak berakidah ni, akidah Islam, jangan syirik. Sembahyang ni macam ni, nak puasa ni macam ni, nak nikah kahwin macam ni, nak keluar zakat macam ni, nak berekonomi macam ni, nak berpolitik, nak mentadbir negara macam ni. Semua ikut acuran Sibghatullah, celupan Allah. Celupan Allah apa? Al-Quran. Amat rugi kita. Duduk 40 tahun dah atas dunia, hidup 50 tahun dah atas dunia, 60 tahun atas dunia, Quran tak reti nak baca. Baru ni ada berlaku satu kes. Seorang ayah nak di saat menghembuskan nafas yang terakhir, lalu si isteri panggil, ustaz tolong mari baca Yasin. Anak gamar, isteri gamar, seorang abu mengabu-abu, dalih nak ambil Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Tak reti nak baca. Allahu Akbar. Rugi si ibu, si ayah yang tidak pandai anak-anak mereka membaca Al-Quran. Bagaimana satu kisah menceritakan di alam barzakh. Di alam barzakh, alam barzakh ni mana roh-roh yang ada di alam barzakh ini, mereka akan berebut-rebut mengambil pahala yang disedekahkan dari manusia di atas dunia ni. Dia sedekah Fatihah, dia sedekah Quran, dia tahlilkan, dia buat amal kebajikan, dia sedekah pada orang yang meninggal. Lalu roh yang ada ni berebut, macam berebut bering kan. Berebut satu manusia, berebut ni bantuan ni, berebut ni. Lalu ada satu roh ni, dia tak berebut, dia relax je. Orang ramai roh yang ada tu tanya, dah mana pakcik? Gitulah, mana tak berebut? Dia kata pakcik tak berebut tak apa, sebab ada orang back in dah. Anak ada seorang kerja di Petronas Ketel, KOP. Dia dok. Jeka je. Nah, ada anak seorang duk Ketel, kerja Petronas di laut offshore. Nah, dia back in dah. Nah, dia back in Fatihah, dia back in Quran, dia back in sedekah jariah, dia buat tahlil. Maka si ayah ni dak berebut dah kepala. One day, satu hari, Zata Yaumi, satu hari berebut sama dah, berebut getek. Getek berebut. Oh kata apa? Dulu dak berebut, hari ni berebut. Oh tukang beg itu sudah jalan. Tahu tak maksud sudah jalan? Nah. Tu dia. Kita berjalan, jantung kita berjalan. Kita berhenti, jatuh berjalan. Kita tidur, jatuh berjalan. Jatuh berhenti, kita jalan. Lain tu. Betul tak? Jatuh jalan, dudak, jalan lah. Bekerja, dudak, jatuh berjalan. Kita tidur, jatuh berjalan. Kita berjalan, jatuh berjalan. Kita berlari, jatuh berjalan. Tapi kita jatuh, kita berhenti, kita jalan. Okey, jaga. Okey, satu kita ambil yang akhir dah. 5 minit boleh? Korang kursi. Okey. Nak ceritanya, janganlah kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang duduk atas dunia ni waktu habis keberat. Tak ada keluar nak mari belajar Quran, nak baca. Sebab ingat, kita mati suatu hari nanti, anak isteri ingat dok ke kita tau. Harus duk sibuk cari tok lelaki baru, ayah tiri baru. Kita tak ingat dah. Sebab itulah orang yang hidup atas dunia, Nabi kata dalam Sahih Bukhari, kata dalam hadis Nabi, siapa yang duduk atas dunia, dia belajar Quran, dia baca Quran, dia tadabbur Quran, dia belajar makhraj huruf Al-Quran, dia baca tajwid Quran, dia faham makna Quran, lepas tu dia ikut apa yang disuruh. Wa ma atakumur rasul faquzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa datang oleh Nabi, dia amalkan, dia laksanakan, dia ambil pakaikan. Tetapi apa yang dicegah, dia tinggalkan, tak buat. Dia baca Quran. Tapi baca Quran, kalau baca Quran, dia lawan juga Quran, dia lawan Nabi, lawan Allah Ta'ala, tak pakai juga. Jadi orang yang Nabi sebut, orang yang baca Quran, yang faham Quran, sebut Quran dengan betul, baca dengan tajwid yang betul, dan dia menghormati Al-Quran, beriman dengan Quran, kelak dia mati, Al-Quran ini akan menjadi pemuda yang kacak. Quran yang kita baca ni akan menjadi pemuda yang kacak, duduk di sebelah kepala kita. Anak isteri tak ada dah, keluarga tak ada dah, kekasih tak ada dah.
Lalu malaikat bukan nakir pun mari soal jawab. Marah bukan Nabi bukan tanya semua. Lalu malaikat terpandang lihat ada seorang lelaki. Dia kata anak si mati ke, menantu ke. Nah, lalu pemuda Quran yang menjadi Quran tadi menjadi pemuda yang kacak. Dia kata, wahai malaikat, saya ni bukan anak si mati, saya bukan menantu dia. Saya adalah Al-Quran yang dibaca oleh siano pulang ni, boleh makcik ni, boleh pakcik ni. Tapi rugilah kita kalau tak pandang membaca Quran hidup atas dunia ni. Jadi sahabat, yang akhir sekali saya nak sebut dah, di akhirat nanti kita akan melalui 7 sekatan. Marilah kita bermuhasabah. Laluan titian sirat Allah Ta'ala kita wajib melaluinya satu hari nanti. Yang pertama, kita lalui sekatan pertama, manusia akan ditanya, dihitung tentang syahadah. Dia tengok syahadah kita ni betul tak? Tetap tak keimanan mereka? Adakah mereka syirik? Mula syahadah dia betul, lepas tu dia syirik, mensyirikkan Allah, menduakan Allah di atas dunia, sembah manusia, sembah yang lain daripada Allah. Taat manusia pada manusia, bukan taat manusia pada Allah Ta'ala, menjadi syirik. Kalau dia syahadah betul, keimanan yang betul, dia akan lepas. Yang pertama akan ditanya tentang syahadah. Keduanya akan ditanya tentang solat fardu. Tu dia. Atas dunia ni semayang tak? Saya ada. Baru ni ada seorang ibu tunggal. Dia kata, ustaz saya sedih. Dia cakap dengan rumah saya, tak ada nak jumpa dengan saya. Dia kata, saya sedih. Selepas saya bercerai dengan suami saya, anak saya lelaki, anak saya perempuan SPM, duduk dengan suami saya di Pahang. Lama tak datang, akhirnya sebelum puasa pun dia datang ke rumah dalam keadaan anak SPM dah, perempuan SPM dah. Anak 18 tahun kan. Datang ke rumah dalam keadaan ibu sedih, tengok anak dia dedah aurat, pakaian macam orang kafir, pakaian macam orang Yahudi. Dia kata, apa pakai gini? Ayah kata, nak tutup, tak mau tutup sudah. Tengok ni ayah. Yang kedua pula dia kata, ayah khabar pula, nak semayang, tak mau sudah. La ilaha illallah. Kita kena latih anak-anak kita sendiri semayang, dia boleh. Siapa semayang atas dunia, cukup 5 waktu, selamat. Siapa yang tak semayang 1 waktu, akan diazab, akan diseksa selama 80,000 tahun akhirat. 1 waktu sini, tinggal subuh saja. 1 waktu, 80,000 tahun diseksa, diazab. Akhirat bersamaan 29 juta tahun dunia. Allah Akbar. 1 waktu. Kalau 5 waktu, kira sendiri ya. Dan yang tiganya ditanya lagi mengenai puasa Ramadan. Siapa yang dah syahadah dia betul, sembahyang dia cukup, dia puasa di bulan Ramadan, maka selamatlah dia. Selamatlah dia. Dan yang keempat, sekatan yang keempat, manusia akan diperiksa mengenai amalan zakat, khususnya zakat fitrah di bulan Ramadan. Kalau dia tergantung ni, zakat berapa? RM7.6, RM7.4.5. Sebaik-baik membayar zakat fitrah. Zakat ialah di mana tempat kita cari kerja, tempat kita makan gaji. Tempat kita kerja mana? Cukai. Seabdah-abdah kita bayar sini lah. Boleh juga nak balik bayar Kota Baru, nak balik bayar Taiping. Orang Taiping dah, nak bayar Taiping, nak bayar Taiping. Nak, boleh. Lebih tak jatuh haram, sah. Tapi lebih abdah begitulah. Kita ambil, lebih abdah. Dia bayar zakat. Jangan pula bayar zakat fitrah lepas maya raya. Ada ustaz khabar, dapat khabar, kata lepas maya raya abdah. Bukan abdah, bodoh. Tak betul. Nak tunggu abdah lepas maya subuh, pagi raya, tidur terlena, kejut-kejut pukul 10, orang habis maya raya. Zakat fitrah tak bayar. Ya ta'allakum bainas sama'i wal ard. Pahala dia tergantung antara langit dan bumi. Allah Ta'ala dak firman, dak rugi. Puasa sebulan, zakat dak keluar. Kena ingat. Contoh, kalau kita ni, orang tua ni dia beringat diri, tapi anak-anak muda ni, kita ada anak muda kita yang umur 25 tahun, 30 tahun, yang belum kahwin, yang masih bujang, yang kerja sendiri, zakat dia keluar. Kena ingat ni, kadang-kadang dia leka. Dia duk main, duk sibuk ke Facebook.
Twitter. Orang Kuala Berang kata Twitter. Nak Twitter. Duk sibuk, duk main ngecu. 30 tahun duk main ngecu mondar lagi. Tolong. 30 tahun. Kalau 3 tahun tak apa. Okey, seterusnya. Habis cerita. Okey, sekatan kelima pula akan ditanya mengenai berkenaan fardu haji dan umrah. Cukup duit, everything okey, cukup belaka, tapi dok tangguh. Baru mati tak mengerjakan haji dan umrah. Dak lepas sakok. Kalau dia mengerjakan, alhamdulillah selamat. Lepasan yang keenam pula, manusia akan disiasat mengenai wuduk. Air sembahyang ni, wuduk kita betul tak? Dan juga mandi hadas kita ni betul tak? Mandi wajib. Tu dia. Sebab itulah diseksa Datuk Hari, Nabi berjalan di tepi perkuburan, lalu Nabi mendengar suara manusia 2 kubur. Di dalam manusia itu diazab oleh Allah Ta'ala. Nabi dengar, Nabi lalu bunyi berdabak. Aduh. Kalau kita dengar 3 hari nak pergi mayang terawih, ucap untuk imam, dengar orang kena azab dalam kubur. Nabi lalu, binatang boleh, dia tahu, dia dengar, tapi dia tak rayak. Kalau rayak kita nak cari. Kambing lalu ke kubur, jumpa kita, Pak Haji, ada orang kena azab. Kambing kata, "Hei, cakap apa menipu?" Saya kelempar, kambing kata. Nak kata kambing binatang dia dengar azab. Dan Nabi pada suatu hari, Nabi lalu ke kubur, Nabi dengar manusia dia azab. Sebab apa dia azab? Sebab al-baul, tentang kencing yang bersih. Orang lelaki, kadang-kadang lelaki ni dia suka kencing berdiri. Sebab mudah. Kan nak balik kapur dekat kelas, nak highway buka zip waktu ambil paip blok panjang 2 kaki. Suka makcik aja tengok. Dia buat nombor 8 kencing. Atas tembok. Macam pengalaman tak, bukan aku, orang lain. Dia pun kecing. Dia kecing berdiri. Patut dalam Islam Nabi ajar kecing sambil duduk, tekan perut, berdeheng. Kalau betul, ada orang tak? Kuat ni. Baru ada orang tu. Besar balik tubik tu. Kalau dia kecing berdiri, air kecing masih lagi berada dalam paip dia. Ada lagi dalam pundi kecil yang dah habis gini, dia pun basuh, dia pun sembahyang, Allahu Akbar. Lepas tu air tu mengalir air syabah keluar. Dah air kecil tak dia keluar. 50 tahun sembahyang dalam keadaan begitu tak sah. Sebab tu dia azab. Sebab itulah kita, sebab tu dah orang lelaki yang beramal kecing berdiri, dia akan mempersakiti. Mempersakiti sakit. Bukan protestek. Prostat. Saya tidak sebut. Prostat lain kan? Prostat. Sebab dia kecing tinggi. Sebab dia akan menjadi batu karang. Kalau batu bubuk, kan batu gajah, perak. Jadi batu karang. Jaga tu. Dia duduk berdeheng 3-4 kali supaya air kecing keluar. Sebab tu Nabi dengar je dia azab, lalu Nabi pun ambil apa? Nak mengurangkan azab, Nabi ambil dahan rating. Jangan ambil hak mampu, ambil hak hidup. Ambil dahan rating tu, daun pula hak hijau, jangan ambil hak biru. Faham sikit? Tak tahu kanda sungguh dah. Ambil dahan ni hak yang daun dia warna hijau, lepas tu gepih, gepih 2, Nabi pun pacak atas kubur, box lepas tu baca lagi daun itu segar warna hijau akan berdoa, jadi biru, tukar dah. Faham Bukan ada erti. Tu posisi warna tu delak tu. Okey, yang terakhir. Nak khabar erti, jangan pendek sangat, jangan panjang sangat. Kalau panjang siapa aku subuh. Okey, yang terakhir, titian sekatan terakhir akan ditanya oleh Allah Taala, iaitu disoal mengenai perkara yang sangat berat. Iaitu apakah ada semasa hayat di dunia ia melakukan kezaliman sesama manusia. Atas dunia ni kita buat zalim tak? Seperti yang pertama buat zalimnya pencerobohan hak. Pencerobohan, kita ceroboh tanah orang, kita ceroboh harta orang, kita curi dan sebagainya, buat kezaliman, rapas dan sebagainya. Dan yang seterusnya
Dia kata mendurhakai ibu bapa. Ni kezaliman, mendurhakai ibu bapa. Wala takul lahuma uffin. Dah kira dah mu CEO ke, mu Perdana Menteri ke, mu Menteri Besar ke, mu Datuk ke, mu Dating, mu tetap seorang anak kepada makmu. Jangan ya. Kita ni ketua eksekutif ya. Bukan ke mak tahu apa mengira, baca dokti. Jangan. Dia yang melahirkan kita. Jangan jadi anak yang durhaka. Ataupun buat kezaliman, penyelewengan, tak kira dalam syarikat ke, di surau ke, di mana dalam rumah tangga ke, ataupun pecah, mana ni kezaliman yang berlaku dan memutuskan silaturahim antara kita ni di kalangan umat Islam ni. Jadi sahabat, mudah-mudahan 7 sekatan ini kita lepas belakalah buatlah yang terbaik. Marilah kita rebut bulan Ramadan ini untuk kita menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Kita nak cari ni satu malam. Jangan lupa tadarus, habiskan azam tahun ni nak habiskan baca Quran. Tapi saya tidak baca Quran, tak baca Quran. Dah baca Quran awak guna. Kena belajar. Kita nak Quran ini duduk kat kepala kita di alam barzakh. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah syafaat ya Allah, berilah rahmat ya Allah, jauhkan daripada bala petaka dan sebagainya ya Allah. Quran. Berdoa kalau kita dah usia, kita macam berlaku satu kes, seorang yang 60 tahun hidup tak pernah semayang, tak pernah baca Quran. Dia kata, Ustaz, dunia di tangan saya, duit saya banyak, harta saya banyak, tapi saya tidak ada Quran, saya tidak ada iman. Lalu dia berlaku di Kuantan ni. Dia cari seorang ustaz di satu ma'ahad tahfiz Quran. Dia kata, Ustaz, tolonglah ajar saya. Satu hari, satu malam dia tidur, dia terdengar suara orang membaca Al-Quran sedapnya ustaz. Lalu esok dia cari ustaz di satu madrasah tahfiz di Kuantan. Lalu dia kata, Ustaz, saya nak belajar Quran, saya 60 tahun dah hidup, saya dah sembahyang, saya dah baca Quran, saya jahil. Akhirnya dia pun mari. Ustaz kata, marilah baca Quran setiap 5 waktu. Marilah baca sembahyang fardu, mari baca Quran. Lalu ustaz pun menghadiahkan satu Quran kepada si hamba Allah ini. Akhirnya satu hari dia pun buat balik Quran. Quran yang dibaca, dia belajar dah habis baca. Dah tamat baca Quran berapa hari je. Lalu sampai satu tempat berlaku takdir Allah Ta'ala, berlaku kemalangan. Degar belanggar. Dalam keadaan Quran dipeluk. Quran ni dipeluk di dada. Lalu mayat itu dibawa ke Kuantan. Bajunya telah dipotong-potong, tetapi pihak hospital Tok Iman nak pisahkan Al-Quran ni, paut ni, cokeh nak ambil daripada pelukan di dadanya tak dapat. Lalu dimandikan, dikapankan dengan Al-Quran. Jadi kita marilah, kita kalau yang belum dah pandai, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang pandai, ajar orang. Siapa yang tak pandai, marilah belajar supaya Quran memberi syafaat buruklah di bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.